أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله Aku bersaksi tidak Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Astaghfirullah. Maafkan kami, ampunkan kami ya Allah. Kami minta ampun, kami minta maaf ya Allah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami tahu kami tak layak ya Allah, tapi kami mengharapkan syurga-Mu dengan rahmat-Mu, dan kami mengharapkan keadilan-Mu ya Allah agar kami dijauhkan daripada api neraka. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami yakin Kau Tuhan yang suka kepada pengampunan, suka kepada kebaikan, suka kepada mereka yang meminta maaf kepadamu. Fa'fu anna, maka maafkan kami, ampunkan kami. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, Kau sejahterakan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami, berikan kesungguhan yang terus menerus kepada kami, berikan kepada kami kerja kuat, dan agar kami semakin kuat pada penghujung Ramadan ini ya Allah. Wasallim Ramadana lana. Ya Allah, mudah-mudahan Kau sampaikan kami pula sehingga Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, Kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Jadi sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat, pertamanya Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, kerana pada hari ini Allah Ta'ala temukan kita sekali lagi hashtag santapan rohani. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, dengan apa yang Allah Ta'ala nak dengarikan, apa yang Allah Ta'ala nak beri dengar kepada kita pada hari ini, mudah-mudahan setiap yang masuk itu mudah-mudahan menjadi vitamin pada hatinya kita, pada dirinya kita, untuk kita terus-menerus kerja kuat, untuk kita terus-menerus bersungguh-sungguh. Sebab apa tuan-tuan? Antara benda yang perlu kalian percaya, yang ni kena percaya, yang ni kena percaya. Nak mencapai kepada satu kedudukan yang tinggi, lebih-lebih lagi muqarrabin dan sebagainya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak memadai tuan-tuan, tak cukup dengan semata-mata kerja yang biasa, tak cukup dengan usaha yang biasa tuan-tuan. Tiba-tiba orang tu dinobatkan menjadi muqarrabin. Sebab apa? Mana mungkin kita nak mencapai kepada satu maqam yang luar biasa, mana mungkin kita mencapai kepada satu level yang luar biasa, mana mungkin tuan-tuan kita nak mencapai kepada satu status yang luar biasa tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim, kalau kerja kita biasa-biasa, dan kalau kerja kita biasa-biasa. Jadi bermakna tak dapat tidak, kalau kita nak pertingkatkan diri kita kepada level yang luar biasa, syarat kerja tu pun kena luar biasa. Kalau kita nak pertingkatkan life kita kepada keadaan yang luar biasa, maka tindakan tu pun kena kuat dan luar biasa. Jadi mudah-mudahan, ya Allah ya Tuhan kami,
engkau yang pilih kami pada pagi ini. Dalam hashtag Santapan Rohani, mudah-mudahan apa yang kami dengari pada pagi ini, ia menjadi satu vitamin pada dirinya kami, ya Allah, agar kami semakin menjadi kuat, kerja kuat dan istiqamah terus menerus. Yang mudah-mudahan dengan hanya kerja kuat ni tuan-tuan, memastikan kita mencapai kepada satu keputusan atau result yang luar biasa. Jadi apa khabar anda semua pada pagi ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ismi yang bernama Irwan Zahuri, alhamdulillah masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang istiqamah mengupdate kesihatan tuan-tuan setiap pagi. Mudah-mudahan ni tanda. Maaf kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana kesan tuan-tuan dekat akhirat besok, maka tengoklah dekat dunia. Amin. Nak tengok kita di syurga ke neraka, tengok kita dekat dunia. Kalau kita kerja kuat kepada benda yang kita nak capai, dan kita bersungguh-sungguh kepada benda yang kita nak capai, tuan-tuan, insya-Allah kita akan mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Belakang nanti rahsianya hamba akan ceritakan. Jelas ke jelas. Jadi saya lebih suka dan saya ucapkan syukran jazilan khairan jazak kepada tuan-tuan juga yang setiap kali masuk live, tuan-tuan akan tag nama orang yang anda sayang. Itu tugasan yang pertama, berdalilkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita kena jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Nak jaga tu macam mana? Sama ada kita tahan dia, sama ada kita tolak dia, sama ada kita sekat daripada awalan, yang mudah-mudahan dia tak berjalan kepada jalan-jalan kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan juga niat kita bila kita bantu orang, waktu sekarang ni aku tengah sedar. Ni ilmu best tuan-tuan. Sekarang ni aku tengah sedar. Bila mana kita berada dalam status kesedaran, alhamdulillah, kita berada dalam circle kebaikan. Dan kita bawa keluarga kita, sahabat kita duduk dalam circle ni. Besok pula Allah Ta'ala uji kita. Allahumma salli wa sallim, Allah yashfik, Allahumma afiq kepada Muhammad Razak. Besok pula tak pelik kalau Tuhan nak uji kita berada dalam keadaan kerugian. Tuhan nak uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak pelik tuan-tuan, esok lusa kita berada pula dalam keadaan ujian. Maka ketika itulah impak atau kesan kita bawa mereka ni berada pada circle. Waktu kita semangat, kita tarik mereka. Waktu kita lemah, mereka tarik kita. Itu antara niat yang perlu anda nobatkan, kekalkan, pahatkan pada hati. Kalau boleh niat tu improve. Rasa-rasa mukadimah dapat ilmu baru tak? Mukadimah dah dapat ilmu baru dah. Niat, ya Allah, sementara aku berada dalam rahmat ni, ya Allah, aku nak tarik mereka agar bersama-sama dengan aku. Takdir kata nanti aku diuji pula dengan ujian yang berat, aku jadi lemah, mudah-mudahan mereka pula tarik aku. Mereka pula tarik aku. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok macam mana circle yang saya bina, macam mana mereka ni tak henti-henti tag nama orang-orang yang mereka mula dah tarik. Supaya apa? Mereka tahu bukan selama-lamanya tuan-tuan kita berjaya. Bukan selama-lamanya kita berada pada posisi yang begitu kuat. Sebab hidup ni ibarat roda. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita lemah. Itu juga yang berlaku ke atas diri Nabi SAW. Kan kita maklum, tahun yang ke-11 merupakan tahun kesedihan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Siapa gurunya? Jibril alaihi salam. Siapa master of gurunya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap dalam kehidupan Nabi sebagai manusia biasa, yang walaupun Nabi itu manusia luar biasa, dan Nabi itu manusia yang luar biasa tuan-tuan. Sekejap.
Tapi kalau kita belajar ilmu tauhid, Nabi itu ada sifat harus. Apa sifat harus? Berperangai dan bersifat manusia itu seperti manusia orang biasa. Jadi maknanya Nabi itu pun ada tahun kesedihan. Contoh, Nabi itu pun ada tahun kesedihan. Ketika diambil isteri yang dikasihi, Siti Khadijah alaihissalam, diambil bapa saudaranya, tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Maka ketika itulah diberikan kepada Nabi kegembiraan, dibawa bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya sama juga niat pada hati. Ya Allah, kenapa aku nak tag nama mereka? Di tengah aku kuat ni, aku tariklah mereka. Mudah-mudahan besok aku lemah, mereka pula tarik aku. Cuba niat dia tu, cukup. Hari ni niat yang tu dahulu, kemudian buat like, share dan tag nama orang yang anda sayang dengan satu niat itu. Besok kalau ada idea lagi, hamba bagi lagi niat-niat yang baharu, supaya kita ada improvement. Dalam bentuk niat tu pun kita ada improvement, ada peningkatan demi peningkatan, supaya kita nak lebih fokus kepada pengajian. Dan yang paling penting, tuan-tuan, kita tahu faedah yang kita lakukan. Dan kepada semua yang tak sihat, dengan berkat Nabi SAW, dengan berkat Asma'ul Husna, walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha, dengan berkat Ratibul Atas yang kita baca setiap hari, tuan-tuan, saya doakan agar Allah Ta'ala sihatkan kami dan kalian, Allah Ta'ala sembuhkan kami dan kalian, Allah Ta'ala kuatkan kami dan kalian. Dan yang paling penting, kita bukan sahaja, ya Allah, kami tak nak kuat zahir, kita nak kuat kepada kebatinan, kuat kepada ketakwaan, kuat kepada keimanan, kuat kepada buka syafah, dan kuat kepada dibukakan makrifah dan kebaikan. Jelas ke jelas? Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jangan lupa juga mengupdate. Ustaz, saya seorang yang salik. Update tu wajib. Wajib bagi saya. Kenapa saya nak wajibkan kepada tuan-tuan? Sebab tuan-tuan nak capai benda luar biasa ni kena istiqamah. Itu sahaja, simple. Nak capai benda yang luar biasa kena istiqamah. Dan bermula dengan benda yang kecil kalian boleh istiqamah. Hamba pun belajar nak istiqamah. Mudah-mudahan benda besar nanti jadi mudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bersambung daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, berkenaan sambungan 10 anugerah yang sangat berharga. 10 anugerah yang terlalu sangat-sangat berharga. Saya ulang balik. Keep positif. Benda ni Allah Ta'ala dah bagi. Aku je yang tak hidupkan. Aku je yang tak develop. Aku je yang tak bina benda tu dalam hati. Sehingga menyebabkan banyak pencapaian-pencapaian yang Allah Ta'ala sediakan aku tak boleh capai. Banyak pencapaian-pencapaian yang Tuhan dah sediakan. Martabat salikin, martabat waliyin, martabat muqarrabin, semua ni level-level. Level-level akhirat yang Tuhan dah sediakan. Kenapa kita masih lagi tak capai? Ni sebab benda yang kita nak bincangkan pada hari ni. Dan hari ni saya nak mengaku, dan saya nak kalian mengaku benda ni ada. Dan aku dulu semacam ni, tapi ialah teruji dengan nafsu. Yang tu kita nak lawan sekali lagi tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang Tuhan sebut ammaratun bisu. Tu sebab celakanya nafsu tu yang menyebabkan aku pula terbalik daripada anugerah yang asal Tuhan dah beri. Allahu Akbar. Akhirnya aku terpedaya. Jadi kita cuba nak cari jalan macam manakah penyelesaian untuk kita pastikan kita mencapai kepada level-level yang lebih baik dalam kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Jadi terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang untuk kita pastikan dakwah berjalan. Niatnya, ya Allah, aku tengah kuat hari ni, aku tarik mereka. Kalau besok aku lemah, datang malas nak tengok live, seminggu rasa bosan, biar mereka pula tarik aku. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita bersambung dengan katanya, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada seorang hamba yang dianugerahi 10 perkara melainkan ia akan selamat dari pelbagai bencana dan penyakit. Selamat, yakin. Yang cakap ni al-mubashirina fil jannah, yang dah confirm syurga. Dan dia pula sederajat dengan muqarrabin, amin. Maqam dia tu sederajat dengan orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Serta ia akan mendapatkan darjat orang yang bertakwa. Kita nak jadi orang yang sebenar-benar takwa. Apa dia? Iaitu, pertama, jujur yang berterusan disertai hati yang qanaah. Dah selesai. Yang kedua, kesabaran yang sempurna disertai dengan rasa syukur yang terus menerus. 2, selesai. Yang ketiga, nak jadi muqarrabin macam mana? Kefakiran yang abadi diikuti dengan sikap zuhud. Dan biar cukup-cukup tak apa dah fakir. Dan tak cukup pun tak apa. Tuan-tuan sendiri rasalah. Bila kita berada dalam keadaan tak cukup ni, Allahu Akbar, kadang-kadang nak ingat kepada Allah tu senang. Bila Tuhan uji dengan lebih sikit, waktu tu lah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ujian menjadi-jadi. Tengah tak ada, tak apa. Ujian tak ada ni lain dengan ujian ada. Masa itulah macam-macam nak beli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke betul? Dan sebab tu betul dia kata, berada orang nak jadi muqarrabin, sentiasa duduk pada level kefakiran. Yang keempat, sentiasa berfikir disertai dengan perut lapar. Banyakkan tafakur dan sentiasa berlapar. Yang kelima, semalam kita bicara keprihatinan, yakni hazan. Sentiasa keluh kesah yang abadi diikuti dengan takut yang terus menerus. Baik, tulis di ruangan komen poin yang ke-6 pada hari ini. Poin yang ke-6. Kata nak jadi muqarrabin. Sekarang dah duk salikin dah. Salikin ni level yang seterusnya muqarrabin lah. Salik orang yang berjalan, nak mendekatkan diri kepada Allah, itu salik. Level selepas salik muqarrab. Jelas ke jelas? Yang ni level sekarang. Baik. Yang ke-6, kita baca dulu Arabnya. Wasadisu jahdun daimun ma'ahu tawadu'un. Baik. Anugerah yang ke-6 yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya memastikan kita menjadi orang yang betul-betul hampir dengan Allah. Dan benda ni dah ada. Aktif tak aktif sahaja. Tulis. Iaitu kerja kuat yang terus menerus disertai sikap rendah diri. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Dan pastikan like dan share. Love terus berterbangan. Sebab dakwah perlu dilakukan. Istiqamah. Tulis. Kerja kuat yang berterusan, yang terus menerus, disertai dengan sikap rendah diri. Kerja kuat, bagus dah. Satu. Yang kedua, tengah kerja kuat tu, rendah di diri. Okey, bagus. Bagus benda ni. Baik, kita baca dulu syarah bil adab. Okey. Adapun mengenai tawaduk, rendah diri. Dia buat cerita rendah diri dahulu. Dirawikan daripada bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, tawadu'u wa jalisul masakin takunu min kibari ahlillah wa takhruju minal kibri. Rawahu Abu Naim. Nabi bersabda, tawadu'u, bersikap tawaduklah kamu, rendah diri. Kita akan syarah rendah diri tu macam mana. Dia simple je tuan-tuan benda ni. Dan perjalanan tu memang susah lah. Tapi kalau kita ada formula, insyaAllah kita akan faham. Dan wajalisus salikin, wajalisul masakin, duduk bergaullah dengan orang-orang yang miskin. Maka engkau akan menjadi golongan keluarga besar Allah dan terlepas daripada sikap sombong. Hadis yang dirawikan daripada Abu Nuaim.
Okey, sekejap tuan-tuan. Keramahan. Okey. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bila kamu memerangi nafsumu dan kamu membunuhnya dengan senjata yang berupa pembangkangan terhadap ajakannya, benda yang dia tak suka, kita bunuh dia. Benda yang kita buat benda yang dia tak suka, okey, maka Allah akan menghidupkan nafsu itu semula. Dengar elok-elok. Dan ia pun menyerangmu lagi dan mengajakmu pada pelbagai kesenangan dan kelazatan, supaya kamu kembali memeranginya, dan Allah mencatat pahala yang terus-menerus bagimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, tuan-tuan. Dan best hari ni. Dengar elok-elok. Baik, kita cerita bab kerja kuat. Mudah-mudahan live pada hari ini membantu diri kehidupan tuan-tuan. Bila mana tuan-tuan tak faham, bila mana tuan-tuan diuji dengan macam mana aku nak memahami dakwah yang berterusan. Ustaz, ni isu-isu. Dengar bagus sangat ni, bagus sangat. Allah, kalam Imam Ghazali ni marvelous. Orang gawah marvelous. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, lama dah ajak dia semayang, isteri cakap suruh dah. Kadang-kadang sindir dah. Sampai saya sponsor suami saya pergi umrah, nak pastikan dia dapat hidayah daripada Allah. Balik sama juga ustaz, tak semayang juga. Sampai saya letih. Sampai saya letih. Satu isu. Ustaz, 40 hari saya duduk di Mekah ustaz. Macam-macam saya doa kepada Allah. Saya tak nak minta lain. Ya Allah, bagilah anak-anak aku cukup semayang 5 waktu pun tak apa dah. 40 hari, 40 malam, tempat yang kabul, masa yang kabul, waktu yang kabul, tempat yang berkat, masa yang berkat, keadaan yang berkat. Minta doa lain tak ada. Orang bagi kertas semua baca macam tu sahaja. Tapi yang dia fokuskan apa? Ya Allah, aku nak minta simple je. Bagilah anak-anak aku cukup semayang 5 waktu pun tak apa dah. Balik Malaysia tuan-tuan, keadaan tak berubah. Maka dia putus asa. Sedangkan dia tak tahu, dengan usaha dia bersungguh-sungguh terus berdakwah, itulah yang Tuhan nak. Okey, kita baca dahulu. Maknanya begini. Dengar baik, saya ulang ayat ni. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Awliya, bapa bagi segala wali, Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia kata apa? Bila kamu memerangi nafsu, dengar elok, dengar dengan baik dan fokus. Tarik nafas, lepaskan. Nak masuk ilmu ni. Tarik nafas, lepaskan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bila kamu memerangi nafsu, kita perang, kita berjihad, bersungguh-sungguh memerangi nafsu ni, berzikir Allah, 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 Allah. Lepas tu kita buat benda yang dia tak suka. Kita buat benda yang nafsu tak suka. Baik. Kemudian apa berlaku? Kemudian nafsu tu mati. Dengar dengan baik. Bila nafsu tu mati, tuan-tuan dah sangka tuan-tuan akan berjaya. Alhamdulillah. Rasa okey dah ni. Ajakan kepada nafsu pun dah kurang. Tuan-tuan, cerita tak habis lagi bro. Sis, Kak Long, Kak Ngah, sabar dulu. Bila mana matinya nafsu, Allah akan menghidupkannya kembali. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka Allah akan menghidupkan nafsu tu kembali, dan ia pun menyerang kamu balik. Dia tarik kita lagi, dan mengajak kamu kepada pelbagai kesenangan dan kelazatan. Sehingga bila? Supaya kamu kembali meranginya. Supaya apa? Hidupkan balik, dan untuk kita lawan dia balik, lawan balik. Dan Allah mencatat pahala yang terus menerus bagimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Soalan yang pertama, jawab dulu di ruangan komen tuan-tuan. Maknanya perjalanan
Boleh selesai tak? Jawab sekejap dekat ruangan komen. Waktu yang sama saya tengok komen tuan-tuan dekat telefon saya ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah. Oh, tak nak cakap banyak hari, tak nak cakap banyak. Sebab ayat ni best sangat. Best sangat. Baru tuan-tuan nampak macam mana hebatnya dakwah, pentingnya dakwah. Kenapa kena kerja kuat kepada dakwah? Kenapa kena kerja kuat? Dan walaupun tuan-tuan dah buat sungguh-sungguh, buat ikhtiar dan sebagainya, tengok dia dah berubah. Berubahlah sekejap. Dah berubah sekejap tuan-tuan, 3-4 bulan jadi balik. Ni Allah Ta'ala sebut, afwan, ni Syekh Qadir Al-Jalani sebut, bila kamu merangi nafsu dan zikir banyak-banyak, lepas tu rasa macam-macam, nafsu tu dah mati. Macam dah mati. Aku win. No. Allah Ta'ala menghidupkan kembali nafsu tu, hidup balik. Dan nafsu tu pula memerangi kita untuk menarik kepada kelazatan dan kesenangan dan kehebatan dunia. Dan ketika itu kita lawan dia balik. Maknanya tuan-tuan, the battle of nafsu ni akan habis ke tidak? Jawab di ruangan komen. Itu poin yang pertama. Dari sini barulah tuan-tuan nampak macam mana istilah berjihad bersungguh-sungguh. Dakwah ni kena bersungguh-sungguh. Memang kena bersungguh-sungguh. Sebab tu poin pada hari ni, orang nak capai kepada maqam muqarrabin, orang sampai kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Allah. Dan dia kata apa? Kerja kuat yang terus menerus. Sampai bila-bila kena kerja kuat. Sebab apa? La ilaha illallah. Habis tu ustaz, apa guna saya berzikir banyak? Berzikir. Lepas tu nafsu tu slow. Nafsu tu collapse. Nafsu tu rasa macam dah tak bermaya. Lepas tu Allah hidupkan balik. La ilaha illallah. Dah. Allah hidupkan balik. Bila Allah hidupkan balik, lah kena buat balik. Kena amal balik. Kena zikir balik. Dah. Zikir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasa nafsu tu dah lemah. Kita pun berasa best. Berada dalam circle yang bagus. Amalan kita bagus tuan-tuan. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri pula kekuatan kepada nafsu tu untuk dia menggoda kita balik. Selesai tak? Jawab. Terima kasih Hajar Roslina. Battle of nafsu is never end. Tak ada ending. Dah mati dia hidup balik. Mati hidup balik. Mati dia hidup balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kalian faham konsep ini, barulah kalian jelas. Patutlah kenapa kita kena semakin kuat dan semakin bersungguh terus menerus. Sama juga cara memandang. Cara memandang dakwah. Ada setengah orang, beruntunglah kau. Aku tengok laki kau semayang bagus, pergi surau, pergi masjid. Laki aku ni Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji tak semayang. Padahal Allah Ta'ala uji dia sebab nak bagi dia dakwah kepada laki dia. Allah Ta'ala uji dia sebab untuk dia berdakwah kepada suami dia. Tuhan sayang kepada dia. Tuhan menjadikan asbab. Tapi dia tak nampak benda tu. Lama dah. Puas dah aku suruh. Puas dah aku sindir kadang-kadang. Sengaja kadang-kadang ajak dia pergi surau dan sebagainya. Sampai dia waktu confirm memang suruh dia berhenti dekat R&R. Macam mana pun suruh berhenti dan sebagainya. Nak bagi suami tu semayang juga. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai R&R dia pun pergi keluar, suami duduklah kereta. Macam tu dah ya. Macam tu lah kat semua 40 tahun dah macam tu. Allahu Akbar. Akhir sekali apa berlaku? Give up. Sebab apa? Tuan-tuan, dengar dengan baik. Sekali pun suami dah berubah, jangan tuan-tuan percaya. Tuan-tuan perlu percaya perubahan itu boleh berubah balik. Bila tengok suami dah semayang, anak-anak dah berubah, syukur ya Allah, syukur. Seronok. Adalah setahun dua tu seronok. Lepas tu jadi balik ni hujah dia. Kata Imam Ghazali, bila kamu merangi nafsu, bila kamu dah berjaya memerangi dia, Allah Ta'ala akan hidupkan balik. Supaya apa? Dia nak kita terus berjihad. Dia nak kita terus bermujahadah dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Asnan. Memang tak selesai. Perjalanan memang tak selesai.
Sebab itulah hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala dari surah Al-Hijr ayat 99. Nabi kata apa? Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhan sehingga datang kepada kamu keyakinan. Allahu Akbar. Makna yakin tu apa? Maksud ayat ini tentang jiwa, iaitu makhluk yang paling mulia, sehingga tiba kepadamu kematian. Nafsu disebut nafsu kerana bercanggah dengan ibadah. Nafsu enggan beribadah dan ia selalu bercanggah dengan ibadah. Jadi tengok, fokus dia mudah. Apa makna yakin? Iaitu jiwa yang tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai bila? Buat sampai betul-betul datang ketenangan. Jadi kalau kita comparekan ayat ni dengan apa yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi, sampai bila Ustaz? Baru nak tenang, nafsu tu hidup balik. Baru nak tenang dan nafsu tu hidup balik. Baru nak tenang, nafsu tu hidup balik. Memang tak selesai. Sebab apa? Memang itulah kehidupan di dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ni medan ujian, bukan tempat keseronokan, bukan tempat kebahagiaan dan nisbah akhirat. Tapi maknanya, habis tu Ustaz, adakah dekat dunia tak boleh berbahagia? Boleh. Siapa kata tak boleh? Tapi bahagia dari sudut yang macam mana? Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan pada hari ini tuan-tuan dah dapat satu ilham yang baru, satu ilmu yang baru. Dan bila kita nampak satu perubahan yang positif, kita bersyukur kepada Allah. Dan ingat, jangan khawatir benda itu boleh berubah balik kepada negatif. Kalau dia berubah balik, ya Allah, dan syukurnya ya Allah, dan kau nak suruh aku buat dakwah lagi ni. Dan bila suami dah semayang, tuan-tuan, agak-agak nak dakwah kepada siapa dah? Dulu takdir kata diuji, suami tak semayang, isteri tak semayang, anak-anak tak semayang. Contoh, anak-anak tak solat, puah suruh dan sebagainya. Lepas tu nampaklah perubahan. Dah nampak perubahan, kita pun senyap, boleh bersyukur kepada Allah. Dah. Lepas tu pula tengok jadi balik. Dah. Lepas-lepas PKP ni pula tengok jadi balik, semayang dah, apa dah. Ya Allah, syukur, ya Allah, kau sayang kepada aku rupanya. Dah. Kenapa? Kau jadikan mereka ni untuk aku berdakwah kepada mereka. Sebab apa? Berjihad ni benda yang tak kehabisan. Sebab itulah dikata apa? Wal jihadu terus menerus. Berjihad yang terus menerus. Jelas? Baik. Dan jihad tu pula perlu apa? Diikuti dengan sikap tawaduk. Dahlah berjihad, selesai. Bab jihad tu selesai. Jelas? Dan tuan-tuan dah nampak, memang sampai bila kita kena berjihad? Contoh. Tiba-tiba pula datang idea ni. Dan kita tenang sekarang berada dengan kerajaan yang baru. Cerita bab kerajaan lah, bukan politik kerajaan. Sebab dalam Quran kan ada cerita bab kerajaan. Dan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada hujah. Cerita bab kerajaan. Sekarang ni alhamdulillah kita sedang tenang. Dah diberi kepada kita kerajaan yang mudah-mudahan, sehingga pada hari ini mereka membantu rakyat dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Tuan-tuan, ingat, syaitan takkan duduk diam, nafsu takkan duduk diam. Dan sama ada kerajaan kita ni akan kekal sehingga satu masa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba takdir katalah berlaku pemberontakan, jatuh balik kerajaan, naik pula kerajaan yang fasik, naik pula kerajaan yang munafik, naik pula kerajaan yang merosakkan. Itu ujian bagi kita. Dan kita kena bersyukur sentiasa kepada Allah. Syukur, ya Allah, apa pula yang kau nak bagi ni? Cuba fikir macam tu. Sebab apa? Ni nafsu takkan berhenti. Ya Allah, apa pula yang kau nak bagi pada aku lagi ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas ke jelas? Barulah kita nampak setiap benda tu kita boleh tembuskan ia kepada Allah. Itu praktikal sahaja. Supaya kita nak fokuskan setiap benda nampak semua kepada Allah. Dalam apa jua bentuk, apa jua keadaan. Jelas ke jelas? Amin ya Rabbal Alamin. Dan ingat, kepada Siti Fatimah betul,
Jangan kita sangka benda ni akan berkekalan. Sebab syaitan ada agendanya. Jin ada agenda. Semua ni musuh-musuh Allah. Dan musuh Allah ni dia tak mampu nak cucuk Muhyiddin Yassin. Contoh, dia cucuk orang lain. Dan orang tu boleh berpindah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Cuma belajar daripada sekarang. Kalau berlaku apa perubahan pun, ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Apa benda baik yang kau nak bagi lagi ni? Kata macam tu. Apa benda baik yang kau nak bagi kepada aku lagi ni? Dah. Sebab apa? Dengan setiap ujian tu pasti ada benda baik. Sebab dengan ujianlah datang jihad. Dengan ujianlah datang kita bersungguh. Dengan ujianlah datang kepada kita nak buat ketaatan. Dengan ujianlah datang kepada kita nak belajar. Kalau tak ada ujian COVID-19, tuan-tuan tak belajar dah. Allahumma salli ala Muhammad, dekat rumah tak tahu nak buat apa. Jelas ke jelas? Baik, sambung. Sifat yang seterusnya, bila mana tuan-tuan dah kerja kuat, kita dah faham dah proses tu berlaku macam mana. Tapi ingat, kerja kuat tu pula, tulis dekat ruangan komen, disertai dengan sikap rendah diri. Sikap rendah diri. Apa dia rendah diri? Tawaduk. Apa dia tawaduk? Iaitu sabda Nabi, bersikap tawaduk, rendah dirilah kamu. Dan bergaullah bersama orang-orang yang miskin. Itu antara cara kita nak belajar untuk rendah diri. Jangan duduk dengan level-level orang yang atasan. Supaya kita tak diuji dengan perasaan. Maka engkau akan menjadi golongan besar Allah dan terlepas daripada sikap sombong. Baik. Jadi, bila sebut rendah diri ni, Allahu Akbar, saya nak bagi cara mudah lah. Biar make it simple dan powerful. Make it simple dan powerful. Sikit je tuan-tuan, saya share apa yang kita dah belajar dalam program NBS online baru-baru ni. Dan rendah diri ni mudah saja. Dan ni ilmu NBS online baru-baru ni tuan-tuan dapat pada hari ni. Tak apa dah. Yang dah belajar, dan jangan ada pada hati tu kedengkian. Sebab tuan-tuan dah dengar peringkat awal. Tu rezeki tuan-tuan. Tuan-tuan dah dengar peringkat awal dahulu. Tuan-tuan dah orang yang awalin. Mereka ni golongan yang pertengahan, mutawasit pertengahan. Baik. Nak faham rendah diri ni simple saja. Kembali kepada asas ibadah kita kepada Allah. Itu saja. Kerana konsep ibadah ni apa? Kalau kita rojok tafsir para ulama, syarah para ulama, terjemahan para ulama. Dan ibadah yang sebenar ni akhir sekali membawa kepada kita sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja merendahkan diri tuan-tuan. Dah. Alhamdulillah. Sekejap. Dan bahkan dalam ibadah ni membawa kepada kita konsep penghinaan diri. Dia nak faham rendah diri ni mudah. Maksud rendah ni apa? Rendah. Makna rendah makin ke bawah. Dan orang yang betul-betul beribadat, dia rendah. Akhir sekali akan sampai kepada satu level zero. Ni ilmu yang kita belajar dalam program interaktif Cinta Solat yang lalu. Rendah. Last kali zero. Fokus dia mudah. Tuan-tuan nak faham rendah diri ni simple. Akhir sekali kita akan merasa tak ada apa-apa. Itu je rendah diri. Dan kita nak merasa diri kita akhir sekali tak ada apa-apa. Itu makna tawaduk, merendahkan diri kepada Allah. Nampak alim ni, dah aku jahil. Merendah diri. Dan bermakna kita mengambil kepahaman kepada diri tuan-tuan, dan pastikan diri kita ini last kali zero. Tu makna rendah. Rendah. Akhir sekali zero. Kalau tuan-tuan nak faham betul-betul kiasan, memahami yang dikatakan merendahkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada makhluk tuan-tuan, iaitu bagaimana konsep kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah. Sebab kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, yang dikatakan sebaik-baik manusia yang merendahkan diri, iaitu menyampai kepada keadaan penghinaan diri
sebenar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah, terima kasih Hajah Roslina. Dah. Back to basic is very powerful. Jadi bila memahami bab rendah diri ni tuan-tuan, cara nak merendahkan diri yang ni yang Nabi ajar, bergaul dengan orang-orang yang miskin, duduk bersama orang-orang yang miskin. Itu dah segi teorinya. Dari segi praktikalnya tuan-tuan, kita faham dah duduk bersama dengan orang-orang yang miskin. Tetapi bila duduk itu, yang dapat kita rendahkan diri cuma akal. Duduk bersama orang miskin, kita dapat rendahkan diri sebab akal. Tapi hati belum lagi. Hati belum lagi. Dan hati itu tak dapat direndahkan diri melainkan kita memahami sikap pengabdian yang sebenar. Sebab tu tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang dah masuk program NBS, dan minta kepada Allah rezeki. Sebab mengaji ni memang kena ada belanja. Memang kena ada belanja. Dan Imam Syafi'i sebut, lan tanal ilma bisittatin, kamu takkan dapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Allah tuan-tuan. Dan saya duduk di pondok belah tahun pun tak percuma. Tuan-tuan mengaji kena bayar juga. Dan mak ayah sungguh keluarkan duit untuk pastikan anak-anak boleh belajar. Mengaji ni perlu ada belanja. Minta rezeki kepada Allah. Dan hamba doakan agar Allah Ta'ala murahkan rezeki tu, permudahkan rezeki tuan-tuan. Macam mana? Tak usah fikir. Ada rezeki madmun, ada rezeki matlub, ada rezeki mamluk, ada rezeki yang tak diketahui. Kita nak yang nombor 4 ni. Usaha tu usaha dah. Kita nak rezeki yang tak diketahui. Dan dalam program interaktif kita solat nanti, tuan-tuan akan faham macam mana prosesnya. Macam mana yang dikatakan sampai kita merendahkan diri kepada Allah. Dah. Sampai kita rasa tak ada apa-apa. Sampai kita rasa tak ada apa-apa. Dan sebab tu orang alim ni, bila panggil dia, dan dia kata, oh aku ni tak ada apa-apa, nak bercakap pun tak reti. Allahumma salli ala Muhammad. Apa maksudnya? Zero. Simple. Zero. Dan padahal ilmu banyak. Bila jemput je nak bagi ceramah, oh dia kata walaisa minni, aku ni tak ada apa-apa. Dan nak bercakap pun tak reti. Allahumma salli ala Muhammad, ilmu pun tak ada. Walhal penuh di dada. Maknanya konsep merendahkan diri yang sebenar zero. Akhir sekali kita akan fahami, aku ni tak ada apa-apa pun. Yang boleh bercakap ni pun semua anugerah daripada Allah. Yang kita boleh buat tindakan ni pun semua anugerah daripada Allah. Ni aku boleh tolong kau ni pun semata-mata rahmat daripada Allah. Aku pun ada kederat. Memang syariat aku. Tapi hakikat semua anugerah daripada Allah. Ni aku boleh siapkan ni pun tak apalah. Terima kasihlah kau jemput aku bagi amanah. Tapi kalau aku dah selesaikan, itu semua anugerah daripada Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita tak nampak kita tenggelam dalam kodratnya Allah. Jadi orang yang nak mencapai kepada tahap rendah diri yang sebenar, dia akan tenggelam dalam af'alullah, tenggelam dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Jadi saya rasa memadai pertemuan kita dahulu pada hari ini untuk kita memahami perjalanan nak mencapai kepada martabat muqarrabin memerlukan jalan yang luar biasa, tindakan yang luar biasa. Dan tuan-tuan dah dapat 2 tip pada hari ini. Pertama, macam mana tip untuk bersungguh. Tip tu powerful tuan-tuan. Imam Syekh Qadir Jalani bagi tips yang powerful supaya kita faham nafsu ni takkan mati. Aku perangi dia, dia hidup balik. Bayangkan musuh yang tak mati-mati. Itu je lawan kita. Bayangkan musuh yang tak mati-mati, lawan dengan vampire. Tak mati-mati, bunuh tak mati, jentik tak mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas ke jelas? Yang kedua, apakah dikatakan rendah diri tuan-tuan? Yang kita dah belajar daripada program nak bagi solat, kita ni zero. Kalau tuan-tuan boleh faham sifat zero ni, tuan-tuan faham sifat merendahkan diri yang sebenar. Jadi madai pertemuan kita pada pagi ini, sebab saya nak buat persiapan. Pukul 10 nanti kita ada satu lagi live, Mahram versus Haram, bersalam di pagi raya, di mana silapnya. Kita nak ulang balik daripada awal. Kalau boleh live pukul 10 saat lagi. Saya tak nak mukadimah yang panjang. Saya buka live. Kita terus keep fokus kepada pengajian. Jelas ke jelas? Sebab kita nak keep fokus kepada memahami perjalanan berkenaan Mahram versus Haram, bersalam di pagi raya, di mana silapnya. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.